Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan yang keempat bagi kursus Primary School Mathematics Curriculum Study dengan kodnya MTES 3063. Sebelum kami meneruskan pembentangan ini, eloklah jika kita mengenali terlebih dahulu ahli-ahli kumpulannya yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Hasrina binti Abdul Aziz, seterusnya Lee Kei-chi dan akhir sekali Ong Yi-chia. Ini merupakan soalan kerja khusus kami. Pertama sekali, biar kita lihat konsep pentaksiran sekolah. Pentaksiran sekolah merupakan satu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. Kumpulan kami memilih untuk membuat pentafsiran matematik tahun 3 di bawah tajuk wang. Standard kandungan yang kami pilih adalah 4.3 operasi bergabung, tambah dan tolak wang. Manakala standard pembelajaran adalah 4.3.1 menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, tambah dan tolak dalam lingkungan RM10,000 Malaysia. Kaedah pentafsiran yang kami pilih adalah menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. Tersebut merupakan masalah yang kami gunakan untuk mentafsir tahap penguasaan pelajar. Persoalannya adalah, ibu menyuruh Ong dan Lee bersama-sama pergi ke pasar raya untuk membeli barang keperluan dapur. Ibu menyuruh mereka membeli 5 kg beras sebanyak RM42, 1 botol sos cili sebanyak RM15, 1 biji tomato sebanyak RM1.50 dan 1 batang lobak merah sebanyak RM3. Ibunya memberi wang sejumlah RM70 dan membenarkan mereka untuk mengguna wang baki yang ada sebagai ganjaran kerana membantu ibunya. Selepas siap membeli barang yang disuruh oleh ibunya, Lee ingin memberi 1 buku roti sebanyak RM2, 1 botol susu sebanyak RM7 dan 1 biji apel sebanyak RM5. Tetapi mereka menyedari bahawa duitnya tidak mencukupi untuk membayar kesemua barangan itu. Jadinya, apakah yang perlu dilakukan oleh mereka untuk memastikan duitnya mencukupi? Tersebut merupakan tafsiran umum tahap penguasaan kandungan matematik. Tahap yang kami ingin pelajar capai adalah pada tahap ke-5. Bagi tafsiran umum tahap penguasaan kandungan matematik yang kami ingin pelajar capai adalah tahap 5. Hal ini kerana tahap tersebut bertujuan untuk pelajar menyelesaikan masalah harian dalam kehidupan sebenar dengan menggunakan banyak strategi yang bukan hanya bertumpu kepada satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut sahaja. Kita lihat masalah harian. Masalahnya adalah tentang situasi kehidupan sebenar yang biasanya berlaku dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, membeli sesuatu di pasar raya. Apakah pelbagai strategi yang boleh dilakukan oleh pelajar? Adalah pelajar perlu memikir lebih daripada satu operasi untuk menyelesaikan masalahnya. Seterusnya, di sebelah kanan saya terdapat satu jadual tafsiran umum tahap penguasaan kemahiran proses matematik. Untuk pengetahuan semua, terdapat 5 kemahiran proses matematik. Yang pertama, penyelesaian masalah. Yang kedua,
penakulan, yang ketiga komunikasi, yang keempat perkaitan dan yang kelima perwakilan. Okey, untuk tahap penguasaan pula kita ada 6 tahap penguasaan bermula daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Hari ini fokus utama kita adalah terhadap kemahiran proses matematik iaitu penyelesaian masalah. Untuk aktiviti kita pada hari ini iaitu penyelesaian masalah, kami meletakkan target untuk murid mencapai tahap penguasaan 4 ataupun tahap penguasaan 5. Di mana tahap penguasaan 4, murid dapat menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks. Manakala untuk tahap yang kelima, menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi. Kedai? Aha, kan? Ibu pesan kami untuk beli barang. Oh, Hai, selamat datang ke Pasar Raya Bang Bang Bang. Korang nak beli apa tu? Dekat sini semua pun ada. Kak, mak pesan kita untuk beli beras, lebah merah, sos cili dengan tomato. Tapi saya nak beli barang lain. Oh, kamu nak beli barang apa? Saya nak beli susu, apple dengan roti, tapi duit tak cukup. Oh, kalau macam tu, rasanya kamu boleh pilih barang yang harganya lebih murah. Macam mana tu, Kak? Okey, macam ni. Kamu boleh buat pilihan sama ada nak beli jagung dengan apple ataupun roti dengan apple. Cuma kamu buat satu pilihan, betul tak pakcik? Betul. Okey, mari saya terangkan pilihan yang mana tepat dan sesuai untuk dibeli. Sebentar tadi kita telah menonton sebuah video yang menunjukkan 2 orang gadis ingin membeli barang keperluan dapur yang telah dipesan oleh ibunya. Namun, mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar kesemua barangan itu. Jadi, di sini apa yang mereka perlu lakukan adalah dengan membuat perkiraan ataupun menghitung jumlah keseluruhan barang yang dipesan oleh ibunya. Ups, terlebih dahulu, wang yang diberikan oleh ibunya adalah sebanyak RM70. Okey, mari kita kira berapa total ataupun jumlah barang-barang yang diinginkan oleh ibunya. Ibunya ingin membeli 5 kg beras yang berharga RM42, 1 botol sos cili berharga RM15, 1 biji tomato RM1.50 dan 1 batang lobak merah berharga RM3. Dan jumlah keseluruhannya adalah RM61.50. Seterusnya, mereka berdua ini ingin membeli 1 buku roti yang berharga RM2, 1 botol susu berharga RM7 dan 1 biji apple berharga RM5 dan jumlah barangan yang ingin mereka belikan adalah sebanyak RM14. Namun, adakah mereka mampu untuk membeli barang-barangan yang mereka inginkan? Okey, mari kita lihat. Mengikut perhitungan, RM70 tolak dengan barangan ibunya iaitu sebanyak RM61.50, mereka mempunyai baki sebanyak RM8.50 sahaja. Jadi, mampukah mereka untuk membeli barangan yang berharga RM14 dengan baki RM8.50? Sudah pastilah tidak. Okey, jadi di sini mereka tetap masih boleh membeli, tetapi mereka mempunyai 2 cadangan, iaitu cadangan yang pertama, mereka membeli 1 buku roti dan 1 biji apple, di mana 1 buku roti berharga RM2 dan 1 biji apple berharga RM5. Total ataupun jumlah untuk barangan mereka itu sebanyak RM7. Atau cadangan yang kedua, mereka membeli 1 batang jagung yang berharga RM3 dan 1 biji apple berharga RM5 dan jumlah keseluruhannya adalah RM8. Mereka boleh memilih sama ada ingin membeli mengikut cadangan yang pertama ataupun cadangan yang kedua. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa kita dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid mengikut kemahiran proses matematik penyelesaian masalah. Okey, terdapat 2 orang gadis. Gadis yang pertama yang bernama Lee, dia mencapai tahap 4 kerana dia hanya memikirkan satu strategi iaitu mereka tidak perlu membeli ketiga-tiga barang tersebut.
Okey, manakala untuk gadis yang bernama Ong, dia mencapai tahap yang kelima ataupun tahap penguasaan 5 kerana dia telah memikirkan pelbagai strategi untuk memastikan wang itu mencukupi dan mereka masih boleh membelinya. Ini merupakan tafsiran umum tahap penguasaan sikap dan nilai. Tahap yang kami ingin belajar capai ialah tahap yang kelima. Tafsiran umum tahap penguasaan sikap dan nilai yang ingin kita belajar capai adalah pada tahap 5. Hal ini kerana tahap itu bertujuan agar pelajar dapat menerapkan sikap dan nilai matematik dalam kehidupan mereka dan juga boleh menjadi pembimbing kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya, Ong boleh menerangkan kepada Lee tentang banyak cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dia menjadi mentor kepada Lee secara automatik.